Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta PRS tahap sulung untuk bengkel PRS at SSC Smart Sharing Class Tier 1 tahun 2020 peringkat negeri Selangor. Selamat datang, saya ucapkan hai, apa khabar semua? Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak perkenalkan diri anda. Nama saya Cikgu Hasnan, ataupun anda semua boleh panggil saya Cikgu Hasnan lah kan. Nama saya Muhammad Hasnan bin Muhammad Salim. Okay, merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMKA Tun Rahah, Sungai Besar. Okay, merupakan ketua jurulatih utama untuk bengkel ini. Dalam masa yang sama, anda semua akan melaksanakan bengkel ini dengan ramai lagi jurulatih lah. Okey. Baik, kepada yang baru saja masuk, saya seperti yang saya sudah maklumkan sebelum ini, tolong mutekan mikrofon anda, offkan kamera telefon anda dan dengar sahaja apa yang akan disampaikan oleh saya. Okey, saya ulang lagi sekali, tolong mutekan mikrofon anda dan offkan kamera telefon. Hanya biar nampak saya. Dan satu lagi saya nak maklumkan bahawa sesi ini merupakan sesi yang dirakam. Okay? So kepada rakan-rakan anda yang tak dapat join pada hari ini, jangan risau, mereka akan dapat tengok sesi ini, rakaman ini dalam YouTube channel saya, dan juga saya akan post juga dalam Google Classroom. Okay, so saya rasa semua dah masuk Google Classroom kan, jadi tak ada isu yang kamu tak boleh tak boleh nak access. Okay, jadi kat situ kita akan banyak gunakan Google Classroom kita untuk kebaikan diri kita lah. Okay, so terima kasih saya ucapkan lagi sekali. Selamat datang. Okay, so tanpa membuang masa lagi, ayuh kita pergi kepada apa yang anda semua akan lalui dalam sesi orientasi ini. Ini cerita pasal sesi orientasi Kita belum lagi cerita pasal bengkel ni secara mendalam. Kita nak cerita pasal orientasi dulu, apa yang akan anda lalui. Okey. Jom. Okey. Dalam sesi orientasi ini anda akan melalui beberapa perkara lah dalam pengisian dalam agenda yang telah pun dinyatakan dalam di hadapan kamu, yang kamu nampak di skrin kamu sekarang ni. Ada 7 perkara, dan 7 perkara inilah kita akan lalui satu persatu. Okay? Jangan risau kalau anda berikan kerjasama yang baik sepanjang program ini berlangsung, sesi ini berlangsung, kita akan habis awal. Saya sudah melaksanakan 3 sesi. Okay? Sesi pertama habis pukul 5, sesi kedua habis pukul 5, sesi yang kedua tadi habis pukul 5, sesi yang ketiga semalam saja yang sedikit lewat, 12 minit je lewatnya. Pukul 5.12 habis lewat sebab masing-masing masa tu ada sedikit isu, so kita pun habiskan dengan lebih awal lah. Okey, jangan risau. Okey, so sebentar saja lagi kita akan menyanyikan lagu Negaraku dan juga lagu rasmi Pemimpin Rakan Sebaya. Semua hafal betul? So macam mana kita nak nyanyi lagu ni? Kena berdiri ke? Okey, jangan risau, ada caranya. Tak semestinya kena, orang kata, kita kena berdiri tegak untuk masuk untuk nyanyi lagu-lagu rasmi. Okay? So ada cara, nanti saya akan maklumkan macam mana caranya. Okay, jom. Baik, untuk menyanyikan lagu Negaraku dan lagu PRS, saya syorkan kepada anda, walaupun saya tak nampak, saya percaya anda semua orang-orang yang hebat, merupakan PRS yang hebat, mesti boleh buat. Okay, sila letakkan tangan anda di dada anda. Okey, macam ni, di sebelah mana, dada sebelah kiri. Okey, sebelah kiri anda, dan kita menyanyikan bersama-sama beramai-ramai lah. Okey, dengan penuh penghayatan supaya anda orang kata apa, anda menghayati terutamanya lagu Negeri Selangor dan lagu Pembimbing Rakan Sebaya. Okey, ayo jom kita mulakan sesi kita sekarang.
Pembimbing rakan sebaya, menawar khidmat bakti, menjana kegemilangan wawasan negara. Kami berdiri megah dengan tekad dan harapan, membantu dan membimbing penuh kasih mesra. PRS Pemangkin, masyarakat penyayang, berilmu beramal, bentuk jati diri, amanah diberi, janji ditepati, amalan mulia jadikan panduan. Pembimbing rakan sebaya, siap sedia berjasa, membentuk dan membina hidup yang bermakna. Okey, terima kasih kepada anda semua. Okey, itu je tadi, kita baru saja selesai nyanyi lagu Negaraku dan juga lagu rasmi PRS. Okey, tak ada lagu lagi Selangor ke sebab kita satu Malaysia ada, so tak perlulah. Okey, tak apa, jangan risau benda tu. Yang penting kita ada lagu Negaraku dan juga lagu rasmi kita lah. Okey, baik, sekarang ni kita akan masuk kepada slot kita yang seterusnya, agenda kita yang seterusnya, iaitu taklimat disiplin. Okey, taklimat disiplin yang mana sangat penting bagi anda memahami kenapa anda berada dalam bengkel ini dan apa peraturan-peraturannya yang anda kena ikut dan kena patuhi. Dia bukan sembarangannya boleh berada dalam kata dalam program macam ni. Ada cara dia. Okey, baik, kita teruskan. Okey, so jangan risau, saya hanya sentuh dalam 4 perkara saja konten tentang disiplin. Okey, dan saya mengharapkan dengan 4 perkara ni anda semua faham lah. Okey, tak perlu kita nak ulas panjang-panjang, saya pun tak payah nak ulas dengan lebih-lebih sebab saya rasa anda semua faham kan. Baik, pertama mengenai komitmen anda dari segi kehadiran. Anda kena faham 2 perkara. Okey, dalam kita punya bengkel kita ada 2 jenis orang kata 2 jenis kehadiran. Satu dipanggil sebagai kehadiran secara rasmi. Kedua adalah kehadiran tidak rasmi. Apa yang dimaksudkan dengan kehadiran rasmi? Kehadiran rasmi ini maksudnya setiap kali kita buat perjumpaan atau mesyuarat ataupun kelas online secara live seperti hari ini, itu dikira sebagai kehadiran rasmi. Okey. Kalau kita tak buat secara live macam ni, kamu tengok video ke, pembelajaran secara tengok video ke, ataupun ada aktiviti tugasan ataupun projek dan sebagainya, anda akan diambil kedatangan secara tidak rasmi. Itu ada cara yang lain. Bermaksud kepada mereka yang tak datang secara langsung pada setiap kali kelas-kelas secara online, maka dia kira tidak hadir untuk kehadiran secara live ataupun secara rasmi. Okay, tapi dia akan dikira kehadiran untuk yang tidak rasmi. Kenapa kita asingkan rasmi dan tak rasmi ni? Kerana kita nak lihat kamu ni sebenarnya antara mereka yang berikan komitmen banyak yang mana? Banyak kepada yang rasmi atau tidak rasmi? Kalau rasmi maknanya kamu ni memang orang yang berkomitmen tinggi lah. Sebab apa? Sebab kamu sanggup untuk datang secara langsung, secara live dan berada bersama dengan kami. Okay? Tapi adakah yang bila kita hadir secara tidak rasmi itu tak bagus? Tidak juga. Kata kehadiran tu kita kira juga. Cuma kalaulah kita buat 10 kali sesi live, kamu hanya datang sekali saja online, saya rasa itu kira macam satu perkara yang tidak wajar lah. Okay? Kecuali ada sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Itu kena berhubung dengan guru penyelia lah. Tapi itulah, kalau kata dalam 10 perjumpaan live datang 5, esok orang kata masih lagi okey lah. Tapi kalau satu je macam memang
saya rasa macam tak patut lah. Macam tu. So kehadiran rasmi ni penting. Jangan risau, kehadiran rasmi dan tak rasmi ni tak dikira dalam markah sebenarnya. Tapi penting sebab ini kehadiran ini akan dilihat secara generik. Maksudnya saya akan lihat kehadiran kamu ni sama ada memberangsangkan ke tidak. Kalau tak memberangsangkan, maka ia akan menjejaskan potensi anda untuk dipanggil untuk temu duga. Nanti saya akan ceritalah apa maksud temu duga tersebut lah. Boleh jelas suara saya? Saya rasa hari ni saya punya kata penyampaian agak bersahaja. Kalau 3 sesi sebelum ni saya memang terlampau bersemangat sampai hilang suara. So hari ni dia macam slow-slow je, santai-santai je, mungkin sebab tak ramai kot. So itu satu perkara yang baik lah sebenarnya. Itu pasal kehadiran. So jangan risau kalau anda tak dapat nak hadir secara live, ada kehadiran secara tidak rasmi dan kita ambil kira juga kehadiran tidak rasmi tu. Cuma kalau terlampau banyak sangat, banyak kali tak hadir masa kehadiran rasmi, satu perkara yang anda kena fikirkan semula lah benda-benda ni. Baik. Yang kedua, mengenai komitmen berkaitan dengan tugasan, projek, sesi dan sebagainya. Baik. Anda kena faham, bila berada dalam bengkel ini, anda sudah terikat dengan peraturan dan sudah terikat dengan pelaksanaan penilaian yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Bila anda sign saja ataupun bila anda masuk saja dalam grup Google Classroom dan terlibat secara langsung dalam program kita ini, maka anda sebenarnya sudah berjanji untuk melaksanakan tugasan, melaksanakan projek, melaksanakan sesi dan sebagainya, aktiviti yang berkaitan dengan bengkel. Maka anda nak tak nak, suka tak suka, kena laksanakan tugas, projek, sesi dan sebagainya itu dengan baik. Bila kita bagi tugasan, ada tempoh masa. Sebagai contoh, bila saya buat tugasan dalam mana-mana topik ataupun ada cikgu-cikgu jurulatih lain yang buat kelas, bila dia buat kelas dan dia nak buat tugasan ataupun dia nak buat terus projek ke apa, kamu kena follow apa yang dia dah minta. Kamu tak boleh sembarangan tak nak buat lah. Bila tak buat tu yang jadi masalah bila kita nak buat penilaian nanti. Saya akan ulas dalam nombor 4. So bila kita bagi tempoh masa, sebagai contoh, tugasan yang saya bagi, cikgu-cikgu bagi, diberi masa seminggu untuk siapkan. Maka dalam tempoh seminggu itu, siapkan. Jangan tangguh-tangguh, jangan lewat. Kerana apa? Saya cakap terus terang kat sini, saya sebut mana-mana nanti kita akan sebut, saya akan huraikan lebih panjang lah. Ia akan, kalau ada berlaku kelewatan, maka ia akan menjejaskan markah anda sebenarnya. Jadi tolong sangat-sangat bila ada tugasan, bila ada projek, bila ada sesi, bila ada apa-apa saja aktiviti yang kita buat, tolong participate, tolong beri kerjasama, tolong untuk berikan sepenuh perhatian dan juga sepenuh tenaga kamu untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Baik. Yang ketiga, mengenai peraturan bengkel. Jangan ingat di sekolah saja ada peraturan. Di mana-mana sebenarnya ada peraturan. Cuma bezanya peraturan di dalam bengkel ini tidaklah strict macam dekat luar ataupun dekat sekolah ataupun dekat bengkel yang sebenar. Cuma peraturan dalam bengkel online ini anda semua kena patuhi, terutama dari segi tata cara bercakap, pergaulan, chatting dan sebagainya. Sebagai contoh, bila saya kata tolong matikan ataupun offkan kamera dan mutekan anda punya mikrofon, maka tolonglah buat. Jangan dibiarkan, jangan dibuka sebab ia akan mengganggu saya punya ataupun jurulatih yang lain, mengganggu perjalanan mereka untuk memberikan kelas penerangan dan sebagainya. Kadang-kadang tak sengaja, bila tak sengaja kita boleh faham bila tak sengaja, tapi bila terlampau kerap tu dia jadi masalah. Begitu juga dengan bahasa. Sesama rakan dalam kumpulan ni kenalah bahasa yang elok-elok. Tak kisahlah, ialah mungkin sama umur kan, ada yang tingkatan 4, saya kata ada yang tingkatan 5, tak salah saya kan. So boleh je nak aku kau apa, tak ada masalah. Cuma tolonglah jaga etika ataupun jagalah kamu punya etik tu, janganlah terlampau
orang kata bebas sangat. Kadang-kadang sampai dengan cikgu-cikgu kau berengkau aku pula. So jadi masalah. Jadi tak manis dipandang. Padahal kamu ni adalah pemimpin rakan sebaya. Contoh yang terbaik yang boleh dicontohi oleh orang lain. Kalau dalam segi berbahasa pun anda fail, maka macam mana kamu nak berhadapan dengan orang lain dan juga adik-adik kamu tahap-tahap yang lain. Kamu kena faham, sulung ni antara yang tertinggi. Yang paling tinggi memanglah bestari, tapi dalam konteks bengkel ini kamu antara yang paling senior lah, iaitu sulung, sebab kita tak ada bestari. Okay, so penting sebab kamu punya isi pembelajaran pun berbeza. Markah kamu pun berbeza daripada adik-adik yang lain. Nanti kita akan cerita dengan lebih panjang dalam talimat modul. Okay, dan yang keempat sekali adalah penilaian pemantauan. Bila barisan jurulatih, okay, jurulatih dia nak buat penilaian pemantauan, guru-guru penyelia nak buat penilaian pemantauan, maka anda kenalah sudah bersedia. Bila kita kata, okey jom kita nak nilai, sebagai contoh siapa saya nak panggil. Okey, contohnya nama Haras, Muhammad Haras bin Muazzam. Okey, Haras, kita nak buat pemantauan dan penilaian mengenai tugasan 1 dan projek 1 Haras. Bila kita minta macam tu Haras, oh cikgu tak siap lagi lah, ni tak siap, tak ada lagi lah, itu tak ada lagi lah, ni tak ada lagi, semua benda macam tak settle lagi, maka bermasalah lah jadinya. Okey. Kena faham penilaian pemantauan yang diberikan oleh guru ni bukan saja-saja, tapi ia untuk menentukan sama ada anda layak atau tidak layak untuk mendapat sijil tahap sulung. Okey? So kalau anda bila buat tugasan pun ala-ala kadar, buat macam main cincai, bila buat projek anda jenis yang tak participate, mengharapkan kawan-kawan lain je yang buat, kamu jadi parasit, duduk kat tepi je kan, tak membantu, maka saya dan guru-guru lain ataupun jurulatih lain pun orang kata dengan berbesar hati akan memberikan markah kamu mengikut apa yang kamu berikan. Kalau kamu layak dapat markah 1 markah saja, so saya bagilah 1 markah. Kan orang lain dapat 90, kamu dapat 1 markah. Sebab apa? Sebab kamu sendiri yang menunjukkan komitmen yang sebegitu untuk tugasan projek dan sebagainya. Jadi tolong sangat-sangat, benda ini sangat penting. Okay, kalau anda rasa dengan join bengkel ini anda boleh join bengkel anda boleh berhuha-huha, boleh itu ini, boleh nak dapat kawan baru sahaja, tak perlu buat itu, tak perlu buat ini, anda silap. Kerana kena faham bengkel ini tempohnya adalah 6 bulan sehingga 1 tahun. Bila 6 bulan sampai 1 tahun, banyak benda kita akan lakukan. Okay? Selagi tidak ada arahan kamu kembali ke sekolah ke apa, so kita akan teruskan. Kecuali yang tingkatan 5 lah. Okay? Untuk yang tingkatan 5, saya ulang balik sekali lagi sebelum masa taklimat pun saya dah maklumkan kepada mereka yang tingkatan 5 yang join sebagai peserta untuk sulung, kamu akan kembali ke sekolah insya-Allah 24 Jun ni, betul? 24 Jun depan. Maka saya ingatkan lagi sekali, walaupun anda sudah kembali ke sekolah, komitmen anda untuk kelas ini juga sangat penting. Sekiranya tak boleh nak komit, awal-awal lagi silalah berundur dengan hormat. Okay, tolong jangan susahkan guru kamu, tolong jangan susahkan orang lain, jangan susahkan penganjur. Okay, kita mudahkan kerja orang lain. InsyaAllah dengan insyaAllah kerja kamu, urusan kamu akan dipermudahkan. Okay, so saya harap sangat tolong berikan perhatian dengan perkara-perkara ini. Saya tidak ada masalah untuk yang tingkatan 5 nak join, macam saya dah ulang lagi sekali, macam saya dah kata masa taklimat tempoh hari. Tapi jika ada apa-apa berlaku, anda akan tanggung sendirilah. So maknanya jangan sampai, kita harap sangat-sangat kalau dah join tu beri komitmen yang baik. Kita tak adalah sampai memaksa. Okay? Cuma kalau sampai menjejaskan akademik kamu nak exam tak boleh apa, so tak perlulah. Okay, tolong sangat-sangat. Kita tak nak jadi punca, orang akan salahkan penganjur sebab ini penganjur pun pasal lah anak murid saya tak perform dalam SPM. So kita tak nak jadi macam tu. Okay, sebab anda sendiri yang suka rela untuk join, maka anda kena tanggunglah apa yang akan anda lalui nanti. Okay, boleh ya? So saya harap semua faham dan jelas dengan perkara ini, sebab kita tak nak perkara yang main-main seperti ini dijadikan sebagai satu benda yang nanti akan datang dia akan mulalah mempertikaikan. So itu yang kita tak nak sebenarnya. Okay, baik, tamat sudah
taklimat dari segi disiplin simple aja. Saya sentuh 4 perkara yang mana saya yakin anda semua faham dan anda semua mesti boleh laksanakan dengan baik. Okay? Disiplin yang telah diberikan. So dari segi apa? Dari segi kehadiran, sila jaga, tugasan, projek apa semua jaga. Orang kata dari segi markah penilaian bila kita buat tu tolong jaga. Okay? Baik. So kita masuk kepada taklimat yang seterusnya, iaitu taklimat berkaitan dengan modul. Baik, untuk modul anda kena faham ya. Bila sebut modul maka akan apa perkara yang kamu kena faham, iaitu komponen modul dan juga komponen penilaian modul itu sendiri. Okey, kita akan masuk satu persatu apa yang kamu kena faham. Baik, pertama untuk tahap sulung, maaf ada sedikit kesilapan kat situ, ada ralat. Sebenarnya kamu akan berhadapan dengan 5 topik. Okey, 5 topik yang mana kalau sebenarnya kita laksanakan latihan ini secara berdepan, face to face ataupun di sekolah, sebenarnya masa yang diperuntukkan untuk selesaikan kelima-lima topik ini adalah selama 32 jam sebenarnya. Yang mana latihan ini merangkumi 30% markah keseluruhan. Saya ingin nak maklumkan kepada anda bahawa antara banyak markah dalam latihan, tahap sulunglah 30% diperuntukkan untuk topik latihan sahaja. Yang 5 topik ni. Kalau bongsu dan juga muda, markah mereka hanya 20% saja. Okay, dengan topiknya yang tak banyak dalam 4 topik. Tapi nak menunjukkan kepada anda bahawa topik yang anda pelajari sebanyak 5 topik ini sangatlah, sangat bernilai dan kena kuasai betul-betul. Sebab tu diperuntukkan 32 jam dan markah 30%. Maknanya bukan senang ya nak dapat 30% ni, walaupun kata alah senang, macam senang je. Sebab dalam sulung punya modul lebih banyak hands on kena lakukan. Okay? Kalau muda dengan bongsu bolehlah kita buat kelas macam biasa, tapi untuk sulung ni kita dah kena banyak buat hands on. Maknanya kalau kita buat secara online kelas macam ni pun, saya akan present, saya minta kamu terus buat, kamu terus present. Macam tu, hands on terus. So tak ada masa lagi kita nak dengar, melalut, fikir, pergi makan dulu, pergi minum dulu. Tak, dia tak macam tu. Cuma hari ni saja saya minta kamu untuk offkan kamera dan juga offkan mic. Di hari-hari lain mungkin kamera dan juga mic tu kita akan minta kamu buka. Selalunya kita akan minta buka kamera lah. Mic kita akan tutup supaya tak ganggu. Macam tu lah. Okay? Boleh faham So yang mana di akhir saja setiap topik yang kamu belajar ni, kamu wajib untuk buat laporan. Laporan latihan di dalam portal e-record. So, di mana portal ni nanti saya akan tunjukkan. So, sabar. So, nanti kamu akan nampaklah semua rekod-rekod tersebut dekat mana, di mana, macam mana cara nak kamu laksanakan. Saya akan bentangkan, saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu. Okay? So, jelas tentang topik ataupun topik-topik latihan. So, kamu akan melalui 5 topik latihan tersebut lah. Dan bila sebut 5 topik latihan, tidak semestinya saya yang akan cover semua topik. Mungkin mungkin topik 1 saya contoh, mungkin topik 2 orang lain pula, topik 3 orang lain, topik 4 orang lain, topik 5 orang lain, macam tu. So bergantung kepada keadaan. Kami akan maklumkan jadual kepada kamu nanti siapa yang akan memberikan latihan ataupun memberikan ceramah pada ketika itu. Okay? Baik, next kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada tugasan individu yang membawa markah sebanyak 10%. Okey, bila sebut tugasan ni dia tak semestinya bila kamu belajar 5 topik, 5 tu ada tugasan. Tidak semestinya. Dan juga tidak mustahil 5 tu ada tugasan. Dan juga tidak mustahil jika ada 5 topik tapi kami bagi 10 tugasan. Tidak mustahil. Semua itu adalah bergantung kepada penilaian ataupun kehendak jurulatih yang akan mengajar kamu nanti.
Okay, so mungkin ada topik 1 nak bagi 2 tugasan, topik 3 tak ada tugasan tapi diganti dengan projek. So bergantunglah kepada kepada jurulatih yang melaksanakan kelas tersebut. Okay, so itu bergantung kepada mereka. So bilangan tugasan memang tak tetap, dia mengikut tahap lah, ikut kadang-kadang topik 1 tengok nak buat 1 tugasan, tapi bila saya buat semakkan ataupun cikgu lain buat semakkan macam ramai je markah bawah 50 ni, so kita akan buat tugasan lagi 1 macam tu. So bergantung. Tapi yang paling penting, setiap kali tugasan wajib dilaksanakan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Kita kata seminggu. Kalau lewat, kita akan potong 50% markah keseluruhan. Sebagai contoh, kalau anda sebenarnya bila buat tugasan tu cantik dah, bagus dah memang perfect lah orang kata. Memang mantap lah tugasan tu kalau kita lihat balik. Tapi oleh kerana anda terlewat, maka nak tak nak terpaksa kita tolak 50 markah. Mungkin markah yang kamu dapat awalnya adalah 90 ataupun 80, senang hidayah 80. Tapi bila kamu dah terlewat hantar, hanya dapat 40 markah sahaja. Jauh bezanya kan. So memang satu kerugian kalau anda hantar lewat. Hantar lewat dengan sengaja pula tu. Kalau dengan tak sengaja pun masih lagi kita potong markah juga. So kena make sure betul buat benda ni. Jangan ambil mudah, take for granted orang kata, jangan. Okay, sebab tu sebab benda-benda ni dia penting sebab kita nak pastikan kamu ni layak sebenarnya dapat sijil. Bukan hanya sembarangan aja buat. Buat je, datang je kelas 32 jam lepas tu dah dapat sijil. Oh memang tidak. Itu bukan itu yang kita nak capai sebenarnya. Okay? Kena faham juga tugasan merupakan salah satu komponen penilaian. Okay? Yang mana macam telah dinyatakan tadi, ada 10% daripada tugasan tu memang diperuntukkan. Jadi banyak, takkanlah 10% ni kamu tak boleh buat dengan baik, betul tak? Okay? Bila sebut 10% tu, tengoklah kita bahagi. Kadang-kadang satu tugasan tu dia mungkin makan markah 2, mungkin markah ada 3, tapi kalau ditukarkan convert kepada 10% tu tinggi. So that's why kena perform betul-betul tugasan tersebut. Dan seperti juga latihan tadi, laporan tugasan kena dihantar dan diisi dalam portal e-record. Nanti saya tunjuk. Okay, jangan risau. Okay, setakat ni tak ada masalah, tak ada sebarang persoalan bagus. Okay, dia makin tinggi level latihan ni, makin tak banyak soalan. Cuba kalau masa yang sekolah rendah punya bongsu, soalannya bertubi-tubi. Kita pun orang kata tak ada masa nak menjawab. Okay. Baik, tak apa. Teruskan. Kalau ada soalan, okey, untuk waktu ini kalau ada sebarang soalan boleh tanya, tak ada masalah. Okey, saya beri kebenaran. Baik, seterusnya kita pergi kepada projek berkumpulan. Bila sebab projek berkumpulan ini, okey, dengan markah yang diperuntukkan adalah 15%. Okey, dia bergantung juga kepada topik ataupun keadaan. Kadang-kadang kita akan bagi 1, kadang-kadang kita bagi 2, kadang-kadang kita bagi 3 projek berkumpulan. Bila sebab projek ni ialah projek berkumpulan yang mana setiap projek yang akan dilaksanakan oleh anda semua mestilah yang boleh memberi impak kepada sekolah ataupun boleh beri impak kepada organisasi PRS, boleh beri impak kepada masyarakat sekeliling ataupun sebagainya lah. Okay? So benda tu kena fikir dulu. Yang mana projek ni memang nak tak nak kamu kena bincang elok-elok dengan guru penyelia kamu dan juga ahli kumpulan. Sebab itu diberikan kumpulan. Okay? Baik, bila sebut ahli kumpulan kamu adalah seramai 7 orang dan 7 orang tersebut bukan hanya sekolah kamu sahaja. Saya akan gabungkan beberapa sekolah. Sebab apa? Ada sekolah yang mungkin kata hantar penyertaan 1 saja. Okay? Ada yang mungkin hantar 7. Okay? Dan 7-nya kita pecahkanlah 2. So masukkan gabungan sekolah-sekolah lain juga. So bila buat projek ni maknanya mestilah memberi impak kepada, kalau kata dalam kumpulan kamu ada 3 sekolah, boleh memberi impak kepada ketiga-tiga sekolah. Okay, itu yang kita nak. Yang paling penting, laporan projek akan dibuat oleh setiausaha kumpulan sahaja. Nanti kamu dah ada kumpulan, dah diberikan kumpulan, kamu akan nantilah pengarah dia siapa, ketua dia siapa dan siapa SU-nya lah.
Okay. So nanti benda tu saya akan maklumkan dengan lebih lanjut lagi pasal perkara tersebut. Okay. Untuk projek berkumpulan ni kita pecahan markah ni sebenarnya mudah, iaitu 20% dikira adalah pembentangan. Maknanya selepas sahaja bayangkan kamu dah ada kumpulan kamu dan lepas tu saya akan bagi masa, pihak penganjur akan bagi masa kepada kamu contohnya seminggu untuk membuat perbincangan, buah fikiran nak buat projek apa. Lepas tu buah fikiran tu dengan guru penyelia lah kamu bincang dan juga ahli kumpulan. Lepas tu kamu kena present kepada saya ataupun pihak penganjur ataupun panel yang kita lantik nanti, kamu kena present. Okay? So nak present macam mana terpulang, kalau kamu nak guna slide, nak guna apa saja perkara yang kamu nak buat, tak ada masalah asalkan jelas dan kami nampak okay, projek ni boleh pergi jauh lagi. So ia akan berikan banyak kamu markah lah. So 20% peruntukan untuk 20% tu sebenarnya kamu boleh dapat free je kalau kamu buat betul-betul. Okay, kalau buat main-main macam alah kejap ada buat macam buat apa slide pun tunjuk macam nak tak nak je tunjuk. Bila penilai tanya, okay, apa impak dia, apa yang kamu akan dapat, macam mana kamu nak laksanakan, tak tahu cikgu, tak tahu. Memang tak tahulah markah yang kamu akan dapat. Okay, maknanya 20% tu kamu boleh dapat free je sebenarnya. Okay. Tapi kalau kamu jenis yang ataupun kumpulan kamu jenis yang endah tak endah, maka dapatlah kurang markah lagi. Padahal 20% ni boleh katakan tinggi dan banyak, kamu boleh dapat 20% markah free macam tu, takkanlah kamu tak nak, betul tak? Okay. 10% merupakan laporan akhir yang akan dilaksanakan oleh setiausaha. Setiausaha pun kena make sure laporan dihantar, kalau tidak tak dapatlah 10 markah, free boleh dapat 10 markah, tak nak dapat. So sebenarnya 30% markah kamu boleh dapat free kalau kamu ikut cara yang betul dan laksanakan dengan baik. Lagi 70% tu memang pelaksanaan projek. Kadang-kadang pembentangan dan juga laporan kamu memang bagus, mantap, cantik. Okay, bila buat slide tu memang kalau tengok tu rasa macam wah, profesional betul lah, memang kalah lah kan, semua benda kan macam business punya proposal pula kan. Memang bagus, tapi bila laksanakan projek agak kurang. Okay, kadang-kadang kalau kata projek kamu daripada 70 markah, kamu dapat dalam 50% markah. So dengan pembentangan 20 campur dengan 10 laporan, dah dapat 80, dah dapat A. Kan dah lulus sebenarnya. So nampak tak pentingnya pembentangan dan juga laporan akhir tadi. Sebab tu saya kata pulun betul-betul pembentangan dan laporan akhir. Okay. Mungkin projek kamu laksanakan tak berapa okey, mungkin adalah banyak kekangan semua tu, tak apa, tak ada masalah. Buat sehabis mungkin. So kalau dapat 50 sekali pun markah, ada yang backup kamu. Sebab tu kita galakkan buat sehabis mungkin. Okay. Faham So nanti saya akan tunjukkanlah di mana yang kamu boleh semak nama kamu, kumpulan mana dan sebagainya. Okay. Okay, next. Ada soalan lagi setakat ni? Rasanya semua faham ni. Tak apa, bagus. Orang yang faham ni maknanya tak ada masalah bila buat laksanakan projek itu nanti. Baik, untuk sesi bantu rakan, ini core business kamu. Sebagai seorang PRS, sesi bantu rakan ni lah sebenarnya core business kamu, ataupun dalam kata mudahnya inilah yang paling utama dalam banyak-banyak perkara yang memakan banyak markah, iaitu 35% markah sebenarnya. Okay. Kalau dibandingkan dengan PRS tahap bongsu dan juga muda, mereka perlu buat sesi bantu rakan ni seramai 20 orang ataupun 20 sesi. Tapi anda lebih permudahkan 10 orang sahaja, tetapi satu sesi wajib ada penyeliaan daripada guru penyelia. Apa maksudnya? Maksudnya daripada 10 orang yang kamu buat sesi tu, satu sesi tu kamu memang kena buat dengan penyeliaan daripada guru penyelia. Sebagai contoh, sesi yang kamu buat melalui Google Meet macam ni lah. Okay. So cikgu kamu akan masuk dalam Google Meet tersebut, tapi dia takkan buka kamera, takkan buka mic dia hanya akan mendengar sahaja. Kamu berbincang, melaksanakan sesi dalam Google Meet tersebut. Kalau guna Google Meet lah. Kalau ada cara platform lain terpulang. Nak buat Zoom ke, nak buat video call ke apa, atau apa saja terpulang, tak ada masalah.
Okay? So yang itu kamu kena faham, memang kena buat, wajib, sebab itu adalah salah satu syarat untuk diberikan markah. Okay? So dengan siapa yang kamu boleh buat? Dengan rakan-rakan pun boleh, jiran sebelah boleh, jiran satu taman, jiran sebelah taman, okay? Ahli keluarga kamu, pakcik kamu, makcik kamu, anak saudara kamu kalau ada, ataupun dengan sepupu kamu, tak ada masalah. Ataupun dengan kawan-kawan PRS yang sama sekolah ke, atau kawan-kawan PRS dalam bengkel ni juga, tak ada masalah, boleh. Dan siapa-siapa saja, tak ada masalah. Okay? Asalkan ia level yang hampir sama dengan anda, maksudnya level hampir sama dengan anda tu, saya suggest orang kata carilah orang ataupun klien yang sama, lebih kurang sama umur dengan anda. Paling tidak pun sebab kamu sulung, mungkin boleh daripada sekolah menengah lah, menengah atas, ataupun sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau tingkatan 6, bergantung, tak ada masalah. Yang lebih kurang je. So tak adalah jauh sangat sampai sekolah rendah, tadika, pergi jadikan dia sebagai klien, susah juga nak handle. Dia akan menyukarkan diri anda. So bila buat sesi bantu ni, macam-macam medium kamu boleh laksanakan atau buat. Tak semestinya kena buat Google Meet, tak semestinya buat Zoom, tak. Kadang-kadang dengan WhatsApp pun boleh. Okay, dengan secara WhatsApp, melalui Telegram, media sosial atau video call atau apa-apa saja pun boleh, tak ada masalah. Boleh saja laksanakan. Okay, cuma untuk sesi yang ada penyeliaan tu saja yang kamu perlu ada dengan guru. Yang lain-lain tu nak buat dengan WhatsApp boleh, Telegram boleh, tak ada masalah. Okay, yang paling penting setiap kali kamu buat sesi bantu ini, kamu wajib untuk merujuk terlebih dahulu ataupun rujuk selepas habis tu dengan guru penyelia kamu atau guru kaunseling di sekolah kamu. Maksud rujuk tu sebagai contoh adalah kamu dah dapat seorang kawan yang memang kamu dapat, dia ada masalah yang kamu nak bantu dia. Kamu bantulah dia, bantu dah habis tu kamu mesej dengan cikgu kamu, cikgu saya dapat satu orang klien, saya tak beritahu lah nama dia, dia memang budak sekolah kita, dia ada masalah ini, apa pandangan cikgu? Okey ke apa yang saya maklum kepada dia? Okey ke dengan cara bimbingan saya? So cikgu kamu akan bantulah. So cikgu kamu kata, oh ni bagus, ni cara ni kena ubah sikit, yang ini kena tambah baik sikit, ini dah boleh teruskan dan sebagainya. So itulah sesi pembelajaran kamu sebenarnya. Okay? Saya showkan juga untuk wujudkan rekod sesi dan disimpan untuk rujukan. Maksud rekod ni, rekod yang simple je. Contohnya ada kamu buka satu buku yang simple, buku 55 tu pun boleh. Okay? Kamu buat rekod, okay, hari ni siapa buat dengan siapa, lepas tu dengan siapa, dengan apa tu, dekat mana, bila, apa isu dia, macam tu. Okay, kamu buat sendiri. Dan kena faham bila sebut sesi bantu rakan yang rahsia, tak semestinya dalam report yang kamu kena buat nanti kamu kena tulis nama dia, tak semestinya. Dan isu yang kamu nak ketengahkan pun mestilah isu yang boleh dikongsi. Apa maksud isu yang boleh dikongsi? Isu tersebut mestilah kalau kita cerita dekat online tak ada masalah sangat. Kalau isu tu bila kamu cakap boleh tak saya kongsi dengan guru saya, dengan kaunselor saya, dia kata tak boleh, memang kalau kamu kongsi saya tak nak cerita, so tak perlu. Okay, so tak perlu. So dan isu yang kamu handle pun bukan isu yang melampaui batas yang kamu tak boleh handle. Caranya senang je kalau kamu nak tahu sama ada kamu boleh handle tak boleh handle. Kalau orang tu datang dengan satu isu, kamu tanya dengan dia, isu tu besar, berat tak bagi kamu? Besar tak bagi kamu? Boleh handle tak? Apa efeknya kepada orang lain kalau kamu handle? Okay, sebagai contohnya isu pasal keluarga, isu pasal penderaan ke, isu pasal depresi ke apa, itu semua tu isu-isu yang tak boleh dihandle oleh kamu tapi hanya boleh dihandle oleh kaunselor sahaja. Depression pun kaunselor tak boleh handle sebenarnya. So kita kena ikut by tahap, ada tahap-tahapnya. Sedangkan kaunselor tak boleh nak handle, bayangkan kamu pula macam mana. So bahaya. So sebab tu kena make sure betul-betul sampai tidak ganggu lah. Okay. So dapat pandangan penyelia dan wajib isi dalam portal e-record. Saya akan tunjukkan nanti macam mana portal tersebut. Jangan risau. Okay. Baik. Ada soalan tak setakat ini untuk sesi bantu rakan ni? Semua faham ni? Bila tak ada soalan ni maknanya semua faham. Bila semua faham ni maknanya
guru-guru penyelia pun tak banyak kerja lah untuk membantu kamu. So maknanya nanti bila saya open je 10 ni maknanya dah boleh siap lah kan. Okay. 10 orang ni nak kena siapkan dalam masa berapa lama cikgu? Tak perlu kata lama-lama. Tak adalah sampai kena buat dalam masa 1 hari boleh settle kan, tak semestinya. Okay. Mungkin kalau kan kita kata tempoh kita 6 bulan hingga 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun 6 bulan takkanlah 10 orang tu kamu tak boleh dapat, betul tak? Okay, tak boleh nak bantu. Okay. So boleh je. Cikgu kalau saya dapat selesaikan 10 orang tu dalam masa 1 hari boleh tak? Tak ada masalah kalau kamu hebat sangat. Boleh, tak ada masalah. Okey je, kita terima saja. Yang pasti rekod. Okey, dan yang pastinya yang pastinya kena make sure dah rujuk dengan guru penyelia. Yang paling cantik bila buat sesi janganlah ulun semuanya dalam 1 hari. Okey. Kita sendiri tahu kita punya tu macam mana. Kawan hari ni sekali seorang, esok lusa rehat kejap, orang lain pula, esok lusa orang lain pula. So kita akan enjoy dalam nak membantu rakan tu. Ini macam bila buat dalam 1 hari kita nak pulun semua tu yang jadi masalah tu. Macam nak kena buat ni, lepas tu nak kena buat ni, kena buat tu. So jadi tak okey lah. So kita enjoy je buat benda ni. Sebab tu sebenarnya orang yang hebat dia tahu nak laksanakan aktiviti ni macam mana. Faham ya? Boleh Tak ada soalan Betul lah? Oh hebat betul sekolah. Sini tak ada soalan. Okey dah. Tak apa, macam saya maklumkan tadi, kalau mereka tak boleh nak join sebab line mereka tak apa elok, kira mereka tak ada lah. So nanti diorang boleh tengok rakaman semula daripada dalam YouTube. So tak perlu tension. Kalau diorang boleh masuk, tak ada masalah. Okay. So tak ada lain rasanya semua bagus ni, tak ada yang nak tanya apa-apa. Okay, so selesai tentang taklimat modul. Okay, so dengan selesai yang taklimat ini, maka saya rasa anda semua memang faham apa yang kamu akan lalui, apa yang kamu akan lakukan, apa yang akan kamu hadapi. So benda-benda inilah yang akan kamu jumpa sepanjang sesi bengkel ini nanti. Okay. Okay, saya rasa bila saya cakap sorang-sorang lah, cuba respon sikit. Kamu dengar tak, faham tak dengan apa yang saya sampaikan tentang modul tadi? Tolong respon, type. Okay, chatting sikit. Ni semua diam ke semua tidur? Okay, faham, terima kasih. Faham, terima kasih. Macam tu lah. Tak ada siapa nak tanya soalan tu yang pelik tu. Macam cakap seorang-seorang lah kan. It's okay, tak ada masalah. Saya faham. Mana kalau kamu faham, memang terbaiklah kamu. Okay, understand. Good. English kau. English keluar terus. Understand. Okay. Kalau ada soalan mungkin nak tanya secara lisan, bolehlah buka mic tu kalau nak tanya. Okay. Okay. Terbaik anak-anak PRS suruh. Memang mereka semua memahami, semua faham aja, tak ada masalah. Lepas tu nanti ada masalah, mulalah tanya kita balik, cikgu nak buat apa macam mana ni, kan dah ulang. Macam tu. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya lah, pengenalan portal e-record PRS. Jadi kat sini saya nak tunjukkan kepada kamu macam mana kamu nak laksanakan laporan tersebut. Okay, kena faham bila sebut portal e-record PRS, saya rasa semua tahu dan semua mungkin ada yang tak ada di sekolah masing-masing. Mesti ada buku rekod masing-masing, betul tak? Buku rekod PRS mesti ada, ataupun buku latihan PRS. Konsepnya sama, cuma buku rekod tersebut ditukarkan dalam bentuk online dalam masuk portal. Okay, kamu type saja dan dia akan hantar secara alamiah lah. Okay, kamu akan dapat email. Okay, so adakah perlu buat lagi dalam buku, nak tulis dalam buku lagi? Terpulang. Saya tidak ada masalah, tapi kalau kadang-kadang ada cikgu ataupun guru penyelia kamu yang mungkin dia nak kamu tulis juga dalam buku laporan, buku PRS kamu yang ada sekarang, silakan. Tidak ada halangan. Tapi bagi saya lebih prefer untuk buat yang secara atas talian ni sebab dia lebih mudah dan kamu pun tak hilang rekodnya. Sebab
rekod tu ada tersimpan dengan baik sebenarnya. Okey, saya akan tunjuk kepada kamu macam mana bentuk rekod tu. Okey, so macam mana nak masuk adalah melalui Google Classroom. Itu yang paling penting. So macam mana nak masuk? Saya tunjuk kat sini. Kita mula-mula kita akan masuk dalam Google Classroom kamu. Nampak ke? Saya harap kamu nampak lah. Okey. Nampak Okey, nampak kan Google Classroom kamu. Bila masuk tu pergi saja ke Classroom pula Classwork. Okey, dan pergi kepada portal rekod latihan dan aktiviti bengkel ni. So bila kamu klik, maka kita akan view material ni lah. So dia akan keluar ni lah. Kamu nak view material pun boleh, nak terus klik pun boleh, tak ada masalah. So bila kamu masuk kat sini, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena make sure selalunya bila dia masuk Google Classroom memang kamu dah masuk guna email MOE KPM lah. Jadi tugas kamu just klik supaya boleh masuk. Okay, bila klik tu saja nanti dia akan keluar satu portal yang saya akan tunjuk sekejap. Dia akan keluarlah satu portal yang seperti berikut. Nampak tak? Okay, dia akan keluarlah satu portal yang macam ni. Okay. So nampaklah portal tu macam ni. Kaedahnya. Okay. So kat sini saya dah keluarkan lah. So kita dah ada video. Siapa nak tengok video kan hari tu yang orientasi bongsu sekolah kebangsaan saya dah upload dalam ni kan, yang majlis perasmian pun dah ada. So boleh tengok, tak ada masalah. Okay. So kita mula-mula nak tengok apa? Kita tengok dulu latihan. So macam mana latihan yang kita nak buat macam ni. Okay, so just klik je lah latihan yang 5 topik tadi kan. Okay, so contohnya adalah tahap sulung. So klik tahap sulung. So lepas tu pilihlah mengikut bendera negeri masing-masing. Sebagai contohnya kita bagi negeri Selangor lah. Okay, klik je dekat bendera negeri Selangor. So nanti dia akan keluar lah dia punya tu. Okay. So dia akan keluar satu window baru yang mana bila kita klik tu dia akan boleh masuk kepada satu borang laporan latihan maaf, ni bukan tahap muda sebenarnya, tahap sulung. Tersilap, tak diubah lagi, tak apalah. Okay. So memang dah sulung pun okay. Memang sulung ni terlupa tukar lah. Biasalah manusia ada kesilapan. Okay. So dalam borang ni memang borang ni hanya boleh dibuka. Okay, borang ni hanya boleh dibuka bila kamu masuk menggunakan email MOE ni. Selagi kamu tak masuk, selagi itulah borang itu tak akan keluar. Okay. So masukkanlah ID. Contohnya ID apa? ID apa yang kita nak tu? Siapa nak kongsi? Okay, saya buatlah PRS S2001 contohlah. Kan? Sulung kan? So nama sekolah sebab tadi kita pilih klik yang Negeri Selangor kan. So kalau Negeri Selangor yang keluar ialah sekolah-sekolah Negeri Selangor lah. Kalau yang sekolah lain, kamu kena negeri lain, dia akan keluar ikut negeri kamu lah. Okay. So sebagai contohnya apa ni sekolah ini, ni ada yang tak ada update ke? Ini dah. So ada sekolah yang contohnya SMK, kita ambil Puchong Perdana. Okay, Puchong Perdana. Tarikh, buatlah tarikh bila hari tersebut, contohnya hari ni ke atau semalam yang kamu nak buat tu ke kan. Okay. Masa latihan dalam pukul 10 ke 10 pagi macam tu kan. Pagilah kan, takkan 10 malam pula kita buat kelas tu. So ikutlah dan pilih topik. Okay, contoh macam pada hari tersebut kamu belajar tentang topik satu kemahiran interpersonal ataupun kita buatlah kemahiran yang kepimpinan, okay, menyelesaikan masalah membuat keputusan ataupun kemahiran kaunseling kan. Contohnya kemahiran kepimpinan kan, contohlah. So bila saya buat ringkasan, buatlah ringkasan yang mudah. Apa yang kamu belajar dekat dalam sesi tersebut. Contohnya adalah belajar tentang erti kepimpinan. Okey. Boleh tak dalam bentuk dalam bentuk point? Boleh, tak ada masalah. Buat dalam bentuk point, tak ada masalah. Kalau kamu buat ataupun nak buat dalam bentuk ayat, kamu nak buat ayat karangan pun boleh, tak ada masalah. Okey, erti apa lagi? Tahu ciri
pemimpin. Contoh. Okey. Sifat pemimpin yang cemerlang. Contoh. Macam itulah. So benda-benda macam tu kamu boleh nyatakan dalam ringkasan apa yang kamu belajar. Okey. So benda-benda macam tu kamu kena tunjuk. Okey. So nampak kan apa yang saya tulis ni kan? Ke tak nampak? Kalau tak nampak saya besarkan lagi. Okey, ni. Okey. Lagi apa? Refleksi. Kita tengok refleksi pula. Bila sebut refleksi, apa yang kamu pelajari? Okey. Daripada kelas tadi pasal kepimpinan, saya tahu bahawa pemimpin sejati memahami ahli pimpinannya. Contoh-contoh macam itulah. Okay? Tak pun daripada apa yang macam mana kamu nak aplikasikan dalam hidup ialah kata apa dalam setiap bentuk kehidupan, okay? Segala tindak tanduk kita sebagai pemimpin dipandang dengar apa dia dipandang dengan sebaiknya, dengan bagus ke, dengan hebat ke, okay, kepimpinan melalui tauladan contohnya dan sebagainya lah. Ikutlah macam mana pun dia punya apa yang kamu pelajari, okay, macam mana apa yang akan berlaku selepas anda belajar benda ni. Lepas belajar ni saya tahu rupanya jadi pemimpin ni bukan mudah, susah, tanggungjawabnya berat, okay, dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu tengahlah submit, tak ada masalah macam tu. So itu yang kita akan, itu perkara yang kamu kena buat nanti. Okay, jelas ya? Oh, tak ada soalan setakat ni, saya tengok balik. Okay, so itu adalah dari segi latihan, laporan untuk latihan. So kita tengok pula laporan, kalau nak buat laporan yang selain daripada latihan. So contohnya nak buat tugasan. So klik saja tugasan. Okay, so contohnya kita nak ambil sekolah menengah juga, okay, sekolah menengah kamu sulung kan, of course lah menengah kan. So kita akan buka tab ya. Sambil-sambil tu kalau ada soalan nak tanya silakan. So kamu akan nampak lah laporan tugasan PRS ni. Okay, laporan tugasan PRS ni kamu akan nampak, okay, selewat-lewatnya 3 hari lepas tamat tugasan. Mana lepas dapat tugasan, dah siap buat tugasan, dah hantar, terus buat report. Jangan lama-lama, tunggu lama-lama. Okay, so macam biasalah buat, letaklah ID PRS, okay, 200-211 ke contohlah, terpulang lah kan. So nama sekolah, contohnya sekolah kamu, ada yang kata apa yang tadi, mungkin SMK Meru contohlah kan. Okay, so tahap ni lah sulung, pilihlah sulung. So tugasan yang kamu dapat ialah tugasan apa pada ketika itu. Kalau ketika itu adalah tugasan 1 ataupun tugasan 2, 3 ataupun 4, terpulang, tak ada masalah. So buat je lah tugasan 1. Okay. Tarikh pelaksanaan tugasan adalah pada contohnya 8 bulan contoh. Buat je lah. So dan setiap kali setiap kali ada tugasan, anda akan diberikan nama tugasan tersebut. Contohnya video ke, temu ramah ke, ataupun apa-apa sajalah. Okay. Contoh tugasan adalah temu ramah keluarga. Contoh. Ni contoh je lah ya. Tak semestinya betul. Okay. Okay. Ringkasan tugasan tu adalah menemu ramah ahli keluarga mengenai isu PKP. Contoh kan. So dalam buat ni apa yang jadi isunya? Isunya ialah apa yang jadi masalah yang dihadapi. Mungkin masalah yang kamu hadapi adalah keluarga tidak beri kerjasama. Okay, tidak beri kerjasama. Okay, apa lagi? Atau mungkin internet teruk. Okay, ataupun apa lagi? Ataupun betul lah capaian internet teruk dan tidak memberangsangkan. Macam tu. Okay, tak pun apa lagi masalahnya, video temu bual yang dirakam tidak berakam contoh, ataupun
Video temu bual tidak berakam, tidak berekam, berakam. Tidak rekod maksudnya macam itulah. Kan hilang dan sebagainya. Okey. So itu antara cara dia lah. Apa ni? Cikgu yang ini berkaitan dengan kaunseling ke? Tadi saya terlepas sikit apa maksud yang berkaitan dengan kaunseling. Ini berkaitan, kerana saya tengah tunjukkan report tentang tugasan. Report tugasan. Okay. So refleksi, nyatakanlah bukan mudah untuk melakukan temu bual dengan ahli keluarga. Refleksi yang kamu belajar daripada lepas temu bualnya, rupa-rupanya PKP ni memberikan kesan secara tidak langsung kepada keluarga saya dan juga kepada masyarakat. Apa dia kesan dia? Kesannya mungkin dengan PKP ni maka keluarga saya mudah untuk bersama, lebih banyak masa dihabiskan bersama dan ada rasa kasih sayang dan sebagainya. Contoh macam itulah. Itu contoh sahaja. Okey. Boleh Okay. So ini bab laporan. Okay. Kita pergi pula kepada yang seterusnya iaitu apa lagi? Rekod latihan. Silap rekod latihan pula. Kita pergi kepada projek. Kita masuk pada projek. So saya sebut tadi kan, projek ni dia berbeza sikit, hanya setiausaha kumpulan saja yang akan buat laporan. Okay. So nanti sekarang ni senarai kumpulan belum ada lagi. Okay, lepas ni nanti dalam seminggu, 2 minggu macam tu saya akan keluarkan senarai nama kumpulan projek. So kamu akan nampak lah kamu sekolah mana, kumpulan projek mana, dengan siapa. Kamu akan nampak. So lepas tu nanti kamu bolehlah berhubung dengan mereka melalui WhatsApp ke apa dan sebagainya lah. Okay. So nanti untuk tata cara nak mengisi ni, yang ini saya akan buat satu hari khas. Saya akan panggil semua setiausaha kumpulan dan mereka akan diberikan bengkel cara pengisian projek ini. Macam saya kata tadi, projek markah dia ialah 10%, maka buat baik elok-elok kamu semua akan dapat 10 markah free sahaja. Okay? Boleh kan? Okay. Dan seterusnya ialah sesi bantu rakan. Okay, sesi bantu rakan. Bongsu muda berbeza dengan kamu sebab kamu ada 10 orang saja. So kita akan klik sulung. Okay, saya akan tunjuk. Okay. So nanti bila klik saja tu kamu akan dapat laporan sesi bantu rakan yang macam ini. Okay. Okay. So inilah laporan yang kamu akan dapat. Mesti dah dirujuk kepada guru penyelia. Dan maklumat yang di sini adalah sulit. Macam saya kata tadi sebelum ni, memang sulit. Hatta kami pun tak tahu siapa orangnya. Kamu je yang tahu. Okay, sebagai contoh cara pengisiannya contohnya macam ni. ID PRS S2001 contoh. So pilihan negeri yang ada Selangor. Ni sekolah yang ada. Mana kita ambil Putra Perdana. Contohlah Putra Perdana. Okay, next. Okay, bilangan sesi, katakanlah ini sesi kamu yang pertama. Daripada 10 orang tu, 10 orang tu maknanya ada 10 sesi lah. Okay, okay, bilangan sesi ialah sesi 1. Okay, penyeliaan, ini penting. Adakah sesi yang kamu sedang buat laporan ni sesi yang ada penyeliaan dengan guru atau tidak? Kalau tidak, katakanlah ni sesi 1 memang tak buat penyeliaan dengan guru kamu, pilihlah tidak. Kalau kata memang kamu buat sesi ni sesi yang ke-8 kan, contoh 8, dan kebetulan memang waktu tersebut kamu telah buat nak buat sesi penyeliaan dengan guru kamu, maka kamu kena tekan ya. Okay, sebab guru kamu akan menilai kamu berdasarkan penyeliaan tersebut lah. Okay, so yang ni kita buat tak ada julah tidak lah. Okay, pada sesinya bila buatlah, pilihlah masa mungkin 10 pagi kan, macam tu. Okay, lepas tu, okay, ini kena faham. Dia minta jenis bimbingan. Apa tu BI, apa tu BK? BI adalah bimbingan individu, yang mana bimbingan individu adalah secara perseorangan. Maksudnya kalau kamu WhatsApp pun maknanya kamu dengan dia saja. Kalau kamu buat Google Meet pun maknanya kamu dengan dia saja, tak ada orang lain. Okay, tapi kalau dengan buat BK, bimbingan kelompok, kamu buat dengan ramai-ramai. Mungkin kamu dengan
kawan-kawan kamu lagi 2-3 orang ke macam tu, buat Google Meet ke ataupun buat WhatsApp dalam grup ke macam tu. Itulah dikira sebagai bimbingan kelompok. Okay, so pilihlah mana. Kalau contohnya macam katalah kamu dapat seorang kawan kamu namanya Ali. Okay, namanya Ali daripada kelas 4 Alpha, kan, 4 Alpha. Dia mungkin WhatsApp kamu ke, malukan yang dia ada masalah semua, so kamu ambil dia sebagai kata klien yang untuk dijadikan sebagai buat report. So bimbingan itulah bimbingan individu. Sebab dia seorang je, Ali seorang je kan. Okay, so tema dia apa dia? Tengoklah. Kalau akademik, tema dia nombor dia adalah 100. So berkaitan dengan akademik, pembelajaran dan yang sebagainya. Okay, disiplin temanya adalah 200, keluarga 300, masalah peribadi 400, hubungan 500 dan yang lain-lain yang tak ada kaitan dengan yang atas tu adalah 600. So bila pilih tema macam ni, rujuk atas balik. Oh, Ali ni tadi dia nak cerita pasal dia tertekan dalam dekat rumah dia. Keluarga dia tak peduli. So isu pasal keluarga 300. So pilihlah yang 300 tema dia. Okay. So bila masuk kod sesi ni pula kamu kena buat sendiri. Yang ini yang saya kata tadi, kamu seorang je tahu. Cikgu kamu pun tak tahu, saya pun tak tahu. Okey, maksudnya contohnya nama dia tadi Ali, kelas 4 Alpha. Okey, dan kamu memang nak cakap dengan Ali jangan risau, saya memang saya terikat dengan etika kerahsiaan. Memang orang lain takkan tahu. Kalau kisah awak ni saya kongsikan saja, itu pun tak ada nama awak. Contoh macam tu. So kod sesinya macam kamu nak buat terpulang lah, nak buat kod sesi apa saja je. Mungkin kata ahli ni di kelas Alpha. Kelas Alpha, kalau nak sebut tulis Alpha nanti orang tahu pula. Dan kebetulan pula ahli tu seorang je lelaki dan kelas Alpha kan, contoh. So tak terbalut. So kamu buatlah A, B, C 001, contoh macam tu lah kod dia. So kamu tahulah A, B, C 001 ni adalah ahli, yang mana isunya adalah berkaitan dengan bimbingan adalah individu dan isu yang tema dia adalah keluarga. Kamu dah tahu dah. Kamu dah ada rekod dia. Okay. So yang kod ni kamu seorang yang tahu dan kamu saja yang buat maksudnya. Okay. Cikgu kalau dah isi dekat online buku laporan PLS kena tunjuk, macam saya kata tadi lah. Kalau dah isi online, buku laporan tu terpulang kepada guru penyelia masing-masing. Kamu kena tanya. Kalau cikgu kamu kata buat juga, tulis juga dalam buku laporan, kena follow lah. Kalau tanya saya kata guna online je lah, buat apa nak buku lagi kan. So buku tu kamu boleh simpan, boleh guna untuk tahun-tahun yang akan datang. So jimat. So macam tu lah. Okay. ABC. So next, teruskan. Okay. So maklumat klien. So terpulang lah kamu nak buat apa kan. Tulis nama dia, walaupun nama sebenarnya Ali, tapi mungkin kamu nak jenis yang nak pakai kod ke macam kod yang kamu nak letak EXO ke kan, 001 contoh lah kan. Kan nak letak ataupun nama samaran, nak letak nama samaran Jungkook ke kan, Army ada kat sini kan dalam ni kan, contoh lah kan. Apa lagi, nak letak nama Timah ke, tak tahu pun nama sebenarnya siapa kan, terpulang. Okay, tadi saya kata contoh je nak letak nama siapa ya yang best sikit, Aaron Aziz. Aaron Aziz. Okay, letaklah Aaron Aziz sekalipun. So tinanya lelaki, okay, lelaki. So bangsa, pilihlah bangsa yang berkaitan Melayu, agama dia Islam macam tu. Okay. Latar belakang, kamu just cerita seberengkas dan kamu mestilah sudah tahu orangnya macam mana. Okay, kan, sebagai contohnya macam tadi kan si Aaron Aziz tu yang sebenarnya ialah Ali. Lahir dalam keluarga yang kaya raya. Contoh macam tu, kaya raya, sentiasa diberikan kemewahan, okay? Sering tidak dapat bersama keluarga. Kisahlah menghabiskan masanya di gym, contohlah kan. Tulis yang ringkas je, tak payahlah tulis semua dan tak perlu tulis nama dia sebab kita orang tak tahu. Awak seorang je yang tahu. Okay?
So next. Okay. So apa butiran isunya? Mungkin isunya ialah tekan duduk di rumah. Okay. Di rumah sepanjang PKP. Okay. Rasa tidak dihargai. Dihargai oleh keluarga. Namun tidak dapat keluar untuk menenangkan fikiran. Macam tu. Ceritalah sikit apa dia isu-isu yang lebih panjang lagi. Macam saya kata dia lah, nak tulis panjang boleh, nak tulis dalam bentuk point pun boleh, tak ada masalah. Baik, matlamat sesi. Apa matlamat sesi? Apa yang kamu nak capai? Okey, mungkin bila kamu dengar-dengar isu bincang pasal dia tertekan sebenarnya apa dah lah, rasa tak dihargai semua tu kan, kamu dah tulis kat atas tadi. So matlamat yang kamu nak capai adalah bantu klien rasa lebih tenang. Contoh macam tu. Okay. So maknanya kamu kena fokus nak bantu klien untuk rasa lebih tenang. So buat satu-satu. Contohnya kalau kamu rasa macam nak bantu dia untuk selesaikan masalah lain-lain lah nyatakan. So macam sekarang ni fokus kamu, matlamat yang kamu nak capai untuk bantu si Ali tadi adalah nak pastikan dia rasa lebih tenang selepas ini. So bagilah tu ceritalah, okay, maknanya lepas ni fokus kamu kena bantu dia supaya dia lebih tenang. So tak lari daripada fokus tersebut, matlamat tersebut. So maklum balas yang kamu bagi, apa yang kamu bagi cadang kat dia? Cadang mungkin kamu nak kata kena bagi dia banyak pilihan lah. Jangan bagi bila bagi maklum balas ni pun, jangan bagi maklum balas yang tujuannya untuk dia buat terus ataupun maknanya seolah-olah macam arahan ataupun terus buat keputusan untuk dia. Contohnya aku tertekan lah, Ali ni tertekan. So awak pun cakap dengan dia, senang je, pergilah makan. Jangan macam tu. Ataupun kalau tertentu pergilah baca Quran. Contoh macam tu, tenang sikit. Tak boleh macam tu. So kita memberikan option, okay, berdasarkan kepada cerita yang dia dah nyatakan tadi. Mungkin antara maklum balas nak bagi tenang ni, okay, berborak dengan rakan-rakan yang lain, okay. Jadi mungkin antaranya adalah bersama-sama dengan rakan membaca Quran, Quran contohlah kan, contoh dan sebagainya dan macam-macam lagi lah yang kamu nak bagi maklum balas. Maknanya kamu bagi dia pilihan, bukan kamu bagi dia keputusan. Kamu bagi dia pilihan yang mana contohlah kamu ada dua pilihan ni kan, kamu bagi dia dua pilihan. So maklum balas klien pula nanti di bawah, maknanya Ali yang akan buat keputusan. Oh, ada dua pilihan yang dia ada, iaitu kamu bagi dia dua pilihan, iaitu berborak dengan kawan-kawan dengan baca Quran dengan rakan-rakan juga. Okey. Mungkin pada pandangan dia dia bersetuju, klien bersetuju dengan dua cadangan tersebut, akan pertimbangkan dahulu. Maksudnya kamu biarkan dia yang buat pilihan, bukan kamu yang kata okey pergi baca Quran, pergi borak dengan kawan-kawan, bukan. So kamu kena pastikan yang kamu bagi dia pilihan. Okey, so dia akan setujulah Ali cakap, okey ada dua pilihan, okey rasanya borak pun okey, baca Quran pun okey. Okey rasanya tak apalah, biar saya cuba dululah, tengok macam mana okey tak okey. So daripada situ kita bagi dia pilihan, so dia akan membuka lebih banyak pilihan kepada dia untuk dia buat keputusan. Okey. So tindakan susulan, contohnya mungkin lepas sesi tu kamu akan tulis kat sini follow up balik dia tentang isu tersebut dalam masa seminggu ke ataupun apa yang maksud kita follow up balik, kita rujuk balik berkaitan isu tersebut dalam tempoh 1 minggu. So mungkin kamu akan minggu depan kita akan borak balik dan kita nak tengoklah ada progress tak okey. So dalam report yang akan datang nanti bila kamu buat balik, tindakan yang kamu dapat antaranya ialah Ali tadi, klien tadi dapat rasa dengan lebih tenang lagi sebenarnya. So itu yang kita nak capai. So nampak struktur dia sebenarnya daripada macam mana bermulanya perkongsian
kamu nak tetapkan matlamat kamu dan teruskan dengan memberikan bantuan, bimbingan dan memberikan dia pilihan untuk dia buat keputusan sebenarnya. Okay, betul tekan submit lah. So bila tekan submit nanti dia akan masuklah dalam sistem dan kamu akan dapat salinan report ini dalam email kamu nanti. Okay, baik. Oh, tak ada soalan ya. Saya ingatkan ada soalan tadi. Hebat kamu ni sebenarnya. Tak ada soalan. Okay. Tak apa, good. Terima kasih. So, saya rasa semua jelas lah kot. Macam tu. Okay. So, ini berkaitan dengan sesi bantu rakan. Okay. Next adalah... Oh, ada cikgu. Apa dia? Apa dia? Cepat tulis. Tunggu sambil-sambil tu ya. Okay. So, dah settle latihan, tugasan, projek, sesi bantu rakan, kehadiran. So, kehadiran ni kamu just klik saja. Ni yang saya kata tadi, kehadiran rasmi. Lepas ni kamu akan dapat link, so kamu boleh masuk sendirilah. So, lepas ni kalau ada yang lain-lain, kalau ada perjumpaan lagi yang lain selepas itu, kita akan bergantung kepada itulah. Kamu just klik pada kehadiran dan pilihlah apa dia. Bila kamu klik nanti dia akan keluar lah tarikh hari ni, tarikh sesi tersebut, tarikh kelas tersebut dan sebagainya. Okay, yang itu saya tak boleh tunjuk lah. Nama tu boleh ke guna kod sebelumnya? Boleh juga, tak ada masalah. Terpulang pada kamu lah. Sebab dalam report nama samaran tu tak, kita tak jadikan sebagai kod untuk untuk rujukan, tak. Okay. Nak letak tadi macam tadi BTS 001, silakan, tak ada masalah. Okay. Kalau kamu tak nak rasa tak nak terkeliru, boleh je, tak ada masalah. Okay. Bergantung pada kamu, semuanya bergantung kepada kamu. Tapi jangan lupa buat report, jangan lupa buat rekod siapa orang-orangnya. Nanti kamu terlupa. Okay. Kamu terlupa. Okay. So saya harap kamu semua fahamlah dengan apa yang tu yang telah diberikan. Okay. So itu dia, selesai tentang rekod. So kita masuk pada slide kita balik semula. Okay. Selesai tentang pengenalan portal tadi. So sekarang kita masuk kepada isu kita yang seterusnya. Boleh habis awal ni. Baru 4 suku. Bagus. Ialah mungkin sebab kamu tak banyak tanya soalan kot, sebab kita pun tak ramai. Okay. Itu satu hal. Okay. So jadual ke kelas. Kita akan masuk dalam jadual kelas yang mana nanti kamu kena memilih hari apa yang kamu cadangkan untuk diadakan kelas secara live tersebut. Okay. So senarai tu dah ada. Yang kamu kena buat adalah kamu kena masuk dalam website yang saya akan bagi ni, www.slido.com. Okay. So boleh klik sahaja dekat ruangan chatting tu, saya dah tuliskan www.slido.com. Okay. Masuk dalam slido.com dan kamu boleh undi. So apa kod kelas dia? 8985. 8985. Okay. Boleh? Sudah bersedia? So masuk dulu www.slido.com. Lepas tu kod dia kelas 8985. Boleh mula mengundi sekarang. Okay. Masuk www.slido.com. Kod dia adalah 8985. Silakan teruskan. Boleh undi hari apa yang kamu nak. Okey, teruskan mengundi. Ya, 13 orang. Ramai pilih Jumaat ni. Hari lain tak nak ke?
Betul ke nak pilih hari Jumaat ni? Selalunya hari Jumaat ni lepas petang ni, lepas hari Jumaat, lepas main Jumaat ni semua nak tidur je. Teruskan, baru 16 orang, kita ada 30 lebih orang ni. Katanya ada 29 orang peserta, semua kena memilih. Baru 18 orang ni, alah sikitnya tak aktif lah kamu ni. Kalau yang lain-lain tu, dia punya aktif tu lain macam. Oh, tukar hari Rabu pula. Wah, berhari Rabu pula. Okay, good. Okey, lagi. Sikit lagi. Aduh, baru apa? Baru 22 orang. Pastikan semua telah mengundi. Sikit lagi, sikit lagi. Oh, 23 orang. Oh, tak aktif lagi. Cepat. Sikit lagi. Peserta sepatutnya 29 orang. So, sepatutnya ada 29. Dapat dalam 29 orang. Okey lah tu. Ramai nak hari Rabu Rabu pukul 3 petang Oh, okey. Tadi mula-mula Jumaat. Oh. Khamis tak ada langsung orang nak. Rabu 3 petang bukan koko ke? Jumaat. 24 sikit lagi. Ada lagi? Ada? Oh, ada lagi. Tukar lagi. Oh, dia pilih isteri pergi kosong dah. Semua pergi Jumaat ataupun Rabu. Selasa dia lagi. Okay. Naik balik Jumaat. Dahsyat. Luar biasa. Ui, naik balik Jumaat. Ui, naik pula. Sengit ni sama ada Rabu pukul 3 petang atau Jumaat pukul 3 petang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, maka dengan ini saya umumkan secara rasminya bahawa kelas online untuk yang live untuk tahap sulung adalah pada hari Rabu jam 3 petang. Okey, tahniah kepada anda semua. Okey. Good. Terima kasih memberikan komitmen yang baiklah dalam pengujian ini. Okey. Baik, selesai jadual untuk kelas, kita masuk kepada yang ke-7 yang terakhir, iaitu pelantikan penghulu dan penghuluwati. Okey. So untuk pelantikan penghuluwati ni, okey, saya minta izin untuk keluar sekejap daripada slide ini. Saya nak ambil kata apa? Okey, sekarang ni untuk pemilihan penghulu adalah lelaki. Baik, senang saja. Saya nak siapa yang nak mencalonkan diri dia ke atau orang lain, sila buka mic dan juga anda punya mikrofon.
sebut nama, sekolah mana dan nak calonkan siapa, sekolah mana. Macam tu. Okay. So boleh Okay. So silakan siapa yang nak mencalonkan diri sendiri boleh, mencalonkan orang lain pun boleh. Ada tak? Come. Laju. Come on. Takkan tak ada siapa yang nak ni kot. Sekurang-kurangnya 2 orang. Sila buka kamera anda. Buka mikrofon anda. Sila. Banyak benefit saya akan bagi kepada mereka yang terpilih sebagai penghulu dan juga penghulu wati. Okay? Jangan risau, benda tu semua kita akan boleh bincang tepi nanti. Okay? Tapi yang penting ada benefit dia. Okay? Ini peluang untuk anda menyalahkan kepimpinan anda, menyalahkan diri anda dalam bengkel dan sebagainya. Ke tak ada lelaki dalam ni? Tak ada lelaki dalam ni? Rasanya ada kan? Rasanya ada lelaki. Mukris ada. Siapa lagi? Mukris. Takkan Mukris seorang je kot? Memang lelaki seorang je Aduh. Memang lelaki seorang saja rupanya. Okay, patutnya kalau ikut dalam senarai nama ada beberapa orang. Aiman mana? Mana orangnya? Sila perkenalkan dirilah. Pastikan dia ada dalam ni. Mana? Tak ada pun nama Aiman kat sini. No Wise lelaki Oh lelaki Gaya macam No Wise bin Abdul Razak. Okay perkenalkan lah. Tu Cikgu Azni tu, namanya Azni. Aduh kamu ni. Cikgu janganlah tu. Cepat. Kalau kita ada 2-3 orang, 2 je saja calon ni, so kita pilih seorang, terus pilih, tak payah undi, senang cerita. So, tapi saya nak orang tu ada. Wais ada tak Wais? Mana Wais? Sila buka kamera anda, mic anda. Sila buka mic dan juga kamera anda. Wais ada, Wais. Tadi siapa lagi? Mukris. Mukris. Wais. Mukris, mana Mukris? Sila tonjolkan muka anda. Mana Mukris tadi? Buka kamera. Buka mic. Buka. So, kita ada 2 ni, Mukris dan juga Wais. Okey. Tak ada orang lain, kamu berdua je calonnya, maka kita senang kan? Kan, betul. Tiada sulung perlu berani, betul kata Cikgu Julia tu. Okey. So, ada seorang namanya Mukris. Mukris, daripada mana Mukris? Saya dari SMK Taman Desa, Rawang. Apa dia? Saya dari SMK Taman Desa, Rawang. SMK Taman Desa Taman Desa. Okey, dan seorang lagi kita ada Nur Wais. Okey, Nur Wais daripada mana? Daripada sekolah SMK Taman Desa juga tu. Oh, Taman Desa juga. Oh, memang wakil lelaki daripada Taman Desa je. Okey, tak apa, good. Baik, sekarang ni saya nak minta kamu berdua tolong perkenalkan diri lagi sekali dan nyatakan kenapa yang lain-lain kena pilih awak, kena undi. Kita mulakan dengan Mukris. Silakan Mukris. Assalamualaikum semua. Salam. Saya Mukris bin Ibrahim. Saya berumur 16 tahun dan saya menetap di Rawang Selangor lah. Jadi anda semua kalau anda nak lah, anda boleh pilih saya kerana saya rasa saya ni seorang yang
patuh pada masa. Saya patuh pada masa dan juga saya akan pastikan semua anak murid saya ni ketepatan masa tu sangat penting sekali bagi saya. Jadi itu faktor yang saya akan tekankan lah. Okey, terima kasih Mukris. Hebat tu dia memastikan apa masa terjamin ya. So kalau lepas ni kalau ramai yang tak lewat masa, kita cari Mukris dulu. Okey, next terusnya Wais. Silakan Wais. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Wais bin Abdul Razak daripada Sekolah SMK Taman Desa. Bila saya menjadi penghulu, saya akan pastikan semua disiplin sepanjang bengkel ini. Saya juga semestinya macam Mukris akan menepati masa dan pastikan semuanya terkawal. InsyaAllah. Okey, terima kasih Wais. Baik, kita ada Mukris, kita ada Wais. Senang aja, pilihlah salah satu daripada mereka. Okey, macam biasa anda semua kena boleh offkan kamera dengan mic dulu. Okey. So, anda semua kena masuk dalam slido.com sama macam tadi. Okey, tapi sekejap sabar, tunggu saya share dulu, saya present dulu. Okey. So, boleh mula memilih sekarang calon penghulu PRS Solo, Mukris ataupun Nur Wais. Dua-dua daripada sekolah yang sama iaitu SMK Taman Desa. Boleh mula memilih sekarang. Slido.com, kod dia sama 8985. Okey. Seorang dah pilih dah, okey. Teruskan memilih. Okey, sengit tu. Okey. Next. Nampak tu ada persaingan tu. Sengit tu. 10 orang. Okay, so Mukris dah naik. Okay, naik, turun, kejap. Turun, naik. Dahsyat ni. Luar biasa. Mukris pula naik. Okay, Wais mengejar. Okay. Teruskan. Okay, Wais pula sekarang ni mendahului. 59%. Okay, teruskan lagi. Undi calon yang anda ingini. Ya, komitmen mereka semua hebat, orang yang hebat ni sebenarnya. Sikit lagi. Baru 19 orang. Ada banyak lagi, kita ada lagi 10, lebih kurang 10 orang lagi. Kembali semula. 20 orang. Okey, 55%. Mukris naik balik. Wow, ni Wais balik. Wais balik. Ini betul-betul sengit ni. Sengit betul ni. 20 orang, lagi 10. Teruskan. Wais, Mukris. Mukris naik balik. Wah, ni lain macam ni. Sikit lagi. 29 orang. Wais. Wais melebihi. 57, 43. Luar biasa. Ini kita mau sikit lagi. 23, 24, 25, 26, 27. Lagi dalam 5 orang lagi. Sikit lagi. Pilih yang mana. Mukris semakin mengejar. Okey, tadi nampak menarik ya tadi. Kejap Wais, kejap Mukris tadi. Nampaklah perbezaan tu. Punya persaingan tu. Kembali semula. Sama rata 50. Siapa? Wais balik. Okey, Wais balik. Korang main tukar-tukar undi Amboi. Jangan tukar-tukar undi 24 orang ni. Seterusnya, next, cepat. Sikit lagi. 25, 26, 27, 28, 29. Lagi 4 lebih kurang. Lagi sikit lagi. Macam naik balik. 63. Cepat sebelum saya isytiharkan. Orang yang mengundi ni tak berubah, tapi dia itu kejap naik, kejap turun. Dapat balik 50% ni Kang. Sikit lagi. 25. Okey, 25. Ada lagi. 60, 40.
Capai 26 kita tutup. Capai 26 kita tutup. So siapa lagi tak masuk lagi, tolong please. Sikit lagi. Wais dah semangat tu. Wah, tak sanggup lagi. Kemenangan tu. Sabar, macam-macam boleh berlaku di minit-minit terakhir. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tamat. Maka dengan ini saya mengisytiharkan Nur Uwais daripada SMK Taman Desa sebagai pemenang untuk sebagai penghulu PRS tahap bongsu kita. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Uwais. Okey, Uwais, sila buka kamera dan mic anda. Sila berikan ucapan anda. Silakan. Ini hadiah untuk semua. Ya? Amboi, lain macam dia bagi tu. Betul saja ya? Tak ada ucapan lah. Saya akan pastikanlah sepanjang bengkel ini akan berjalan dengan terkawal. InsyaAllah. Okey, terima kasih Nur Uwais. Lain macam dia bagi heart tu. Lain macam tu. Saya pun boleh bagi juga lah. Okey. Tahniah kepada Uwais. Okey, now kita pergi kepada calon penghulu wati. Okey, calon penghulu wati. So, oleh kerana ramai orang, okey, silakan untuk calon penghulu wati, siapa yang ingin mengetengahkan nama masing-masing ke ataupun ada siapa, silakan, saya terima. Okey. Penghulu wati. Silakan. Ada tak? Penghulu wati? Beginilah ramai lelaki, ramai perempuan dalam ni. Jom. Silakan penghulu wati, perempuan. Paling tidak pun 2 orang lah. 2 orang mencalonkan diri mereka sendiri ataupun mencalonkan sesiapa saja yang ada dalam ni. Come on. Oh, dia tak aktif kat sini. Cepat. Assalamualaikum. Hello. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Saya silakan. Damia Rumaisa binti Muhammad Azam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 1 Bandar Kirara. Okey. Ingin mencalonkan diri saya sendiri untuk. Okey, Damia Rumaisa Dari bahagian mana tadi? SMK? Seksyen 1. Seksyen 1 Bandar Kirara. Okey, terima kasih Damia. Okey, next. Ada lagi? Sekurang-kurangnya 2 orang. Lagi ramai lagi baguslah. Lagi, silakan. Oh, dia kurang aktif. Sila, punya ramai orang dalam ni. Siapa tu? Amira Aina. Tolong, so Maizatul, sila buka kamera anda dan calonkanlah. Nur Khalida, buka kamera anda dengan mic anda, calonkan. Okey, Maizatul Fatimah, buka kamera anda, calonkan. Siapa orangnya? Okey. Cepat. Sekurang-kurangnya 2 orang ni. Tak boleh buka pula. Aduh, macam-macam. Amirah Aina ada, sila buka kamera anda. Amirah Aina. Okey. Terima tak Amirah? Terima. Dahsyat. Okey, so kalau macam tu, kejap sabar. Amirah Aina daripada mana? SMK? Saya dari SMK Putra Perdana. Okey, terima kasih Amirah Aina. Ada lagi tak? Yang lain? Kalau tak ada, saya nak seorang tolong cakap pencalonan ditutup.
Cepat. Come on, laju sikit. Ya, silakan. Saya mencadangkan pencalonan untuk penghuluwati Okey, ditutup. terima kasih. Pencalonan ditutup. Jangan tutup dulu Damia. Okey, so Damia dan juga Amira Aina, sila buka kamera anda dan mic anda. Kita akan bagi kamu peluang memperkenalkan diri dan ucapan kenapa mereka rakan-rakan kena pilih kamu sebagai penghuluwati. Kita mulakan dengan Damia Rumaisa. Silakan Damia. Okay, hai semua, salam sejahtera. Saya Damia Rumaisa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 1, Bandar Kirara. Okay, saya mencadangkan diri saya sebentar tadi kerana jika saya dipilih untuk menjadi penghuluwati adalah untuk saya memperbaiki diri saya dalam keyakinan diri serta keberanian diri saya untuk bercakap dengan orang ramai dan untuk saya memperbaiki diri daripada ilmu saya tentang kaunseling dan PRS. Okey, terima kasih Damia Rumaisa. Okey, dan seterusnya kita silakan Amirah Aina. Silakan. Mujib Zakari dari SMK Perdana. Jadi kalau kawan-kawan undi saya akan cuba membantu penghulu untuk menjaga disiplin semua yang ada dalam ni. And macam Damia kata, untuk mempertingkatkan keyakinan dalam diri. Seterusnya dapat membantu rakan-rakan lain dalam pelbagai perkara. Okey, terima kasih. Boleh tutup anda punya kamera dan juga mic. Okey, sekarang ni kita akan mulakan pemilihan untuk penghuluwati. Bermula sekarang. Sama juga slido.com. Kod dia 8985. Okey, teruskan memilih. Teruskan memilih, teruskan. Sikit lagi. Ya. Kita boleh habis awal hari ni. Alhamdulillah. Sikit lagi, 20 orang. Dah 20 orang lah. 22. Okey, ya. 24. Oh, kalau perempuan laju je korang, 24 orang terus. Tadi punya nak menunggu seksa menunggunya. Ada lagi? Tak ada lagi? 25, okey. Boleh rekod 25 orang ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey dia, itulah dia. Dengan ini saya mengisytiharkan Damia Rumaisa daripada SNK Seksyen 1 Bandar Kirara sebagai penghuluwati untuk PRS tahap sulung. Tahniah saya ucapkan. Damia Rumaisa, sila onkan kamera anda dan juga mic. Tolong berikan ucapan kemenangan di pihak anda. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang mengundi saya dan mengundi rakan saya sebentar tadi. Dan saya ingin memberi ucapan. Saya akan insyaAllah membantu Nurwais, penghulu kita, serta rakan-rakan PRS sulung yang lain
untuk memajukan PRS serta memperbaiki diri kita sendiri serta bersama-sama kita membantu diri dan membantu orang lain juga. Terima kasih. Okey, terima kasih Damia. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada semua yang terlibat dalam pemilihan penghulu dan penghuluwati. Sabar, jangan kata keluar lagi sebab kita ada satu lagi perkara yang saya nak sentuh. Terima kasih, kita dah habis ke 7 perkara tadi, agenda tadi. Dan yang terakhirnya, mahukah anda untuk mendapatkan markah tambahan secara percuma 10 markah maksimum? Nak tak? Kalau anda semua nak, tunggu apa benda yang kamu boleh buat. Okay? So, caranya mudah saja. Anda perlulah memberikan, membuat rakaman video promo diri ataupun video pengenalan diri anda sebagai peserta bengkel ini. Yang mana anda wajib melaksanakannya dan ada tempoh masa. Okay, saya akan sebut nanti tempoh masanya bila, sampai bila. Okay, yang pastinya sila nyatakan dalam video nama penuh anda, nama sekolah, sebab apa follow ataupun ikut bengkel ini dan harapan yang anda nak selepas tamat sahaja bengkel ini. Okay, so kena buat satu video promo, tak payah panjang-panjang. Okay, apa syarat-syaratnya? Okay, syarat-syaratnya mudah saja. Video tu pun simple, dalam 2 ke 3 minit macam tu, tak payah panjang-panjang, bawah 2 minit pun boleh, jangan lebih 3 minit lah, maknanya 3 minit paling maksimum. Okay, dan uploadkan dalam laman sosial masing-masing, tak kisahlah YouTube boleh, Instagram boleh, Facebook boleh atau apa-apa saja laman sosial yang ada, dan pastikan akaun anda adalah public. Okay, so bila dah upload, sila copy video URL tersebut dan masukkan, pastekan dalam borang maklum balas Google Doc yang dah letakkan dalam aktiviti ini dalam Google Classroom. Nanti pukul 5 atau sekejap lagi saya akan publishkan dalam Google Classroom video promo punya aktiviti yang mana kamu akan, setiap daripada kamu akan dapat satu salinan borang maklum balas. So nanti kerja kamu selepas je kelas ini, buatlah video tu dalam seminit ke 2 minit, 2 minit, 3 minit macam tu. Lepas tu upload dalam media sosial. Lepas tu anda copy dia punya URL, link dan pastekan dalam borang maklum balas tu, lengkapkan dan baru turn in. Okay. So macam mana nak buat? Macam ni contohnya. Sila tengok baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Mak Fazal. Saya sekolah di Sekolah Kemasaan dan Belia 3, Johor. Saya merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Nak tengok tak gambar keluarga saya? Ayah saya bernama Mufrida Minoden. Ibu saya bernama Hasinda binti Sulaiman. Ini video promo yang dilaksanakan oleh PRS tahap bongsu sekolah rendah. Umur saya 12 tahun. Ini sekarang yang beredit. Saya belajar di tahun 6. Diedit sebelum dia upload. Saya seorang yang bergiat aktif dalam kurikulum dan selalu mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan. Saya lajukan sikit. Tahun 2020, peringkat negeri Selangor. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nurul Aruni binti Azul Hijah dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Sebab utama saya ingin menyertai bengkel PRS secara online bersama Cikgu Hasnan ini kerana saya ingin mengetahui info-info peranan sebagai seorang PRS. Dan juga harapan saya selepas program ini tamat ialah saya dapat menyerap semua ilmu-ilmu yang diberi oleh cikgu-cikgu dan dapat melaksanakan tugas saya sebagai seorang PRS yang nak cakap yang berilmu. Okey, terima kasih. Bye.
Okay, so yang tadi tu, yang perempuan tadi, yang budak perempuan tadi ni adalah video promo yang dia tak edit. Dia rakam, dia terus upload. Okay, macam tadi yang mula-mula yang lelaki tadi, dia rakam dan dia edit. Boleh, tak ada masalah. Cikgu kawasan rumah saya dah azan. Ya, saya pun ada juga. Sebab tu kita nak habiskan cepat kalau boleh. Okay. Sini tak dengar lagi. Okay. Okay. So sila ambil perhatian jika upload di Instagram. Okay. Sila pastikan tag account Instagram kaunselor sekolah anda jika ada. Kalau tak ada, it's okay. Tag, tapi wajib untuk tag account Instagram saya, iaitu alias Cikgu Hasnan _Salim. Kena cari dan lepas tu ya wajib, kan saya dah kata tadi wajib. Wajib. Takkan tak nak muka markah 10 markah tu. Okay. Orang lain semua buat dapat markah. So kena buat. Okay. So jika upload di YouTube, kalau anda jenis yang tak suka nak public, sila setkan video anda kepada setting unlisted. Copy link video tersebut dan pastekan dalam borang maklum balas. Nanti saya akan tengok. Okay. Okay. Jangan lupa lengkapkan borang maklum balas terlebih dahulu sebelum turn in kan dalam Google Classroom. Okay. So penting maklumat ini. Okay. Dan dalam caption ataupun dalam video ke nak letak, tak ada masalah. Sila letakkan 3 hashtag ini. Hashtag yang pertama SSC sulung tier 1. Hashtag kedua PRS online 2020 dan hashtag ketiga PRS di hatiku. So anda nak edit dulu pun boleh, tak nak edit pun tak apa, nak terus upload pun boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti kamu tersendiri. Okay. Kalau tak ada media sosial, tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada tu semua, tak ada, boleh rakam dulu, lepas tu save dalam telefon anda, lepas tu direct masukkan dalam Google Classroom sebagai attachment. Tak ada masalah. So boleh selesai dengan baik dan tempoh masa ataupun paling lewat adalah pada 30 Jun 2020 pada penghujung bulan ini. Sila pastikan anda hantar semula pada 30 selewat-lewatnya 30 Jun ini. Okay, so saya harap semua faham dan boleh laksanakan aktiviti ini dengan sebaik mungkin. Ingat, saya nak bagi markah free 10 ni. So buatlah betul-betul. Kalau buat yang ala kadar, markah pun kita bagilah ala kadar. Yang tak hantar, so tak dapat langsung. So jangan marah kalau orang lain dapat markah tinggi, awak markah rendah. Itu je yang saya boleh katakan. Okay? Faham ni semua? So saya harap semua faham dan laksanakanlah dengan sebaik mungkin. Terima kasih saya ucapkan.